Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua murid. Okey, berdiri semua, mari kita baca doa sama-sama sebelum memulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar murid-murid pada hari ini? Hari ini Ustaz akan mengajar kamu subjek pendidikan Islam. Ya, sebelum memulakan pembelajaran pada hari ini, Ustaz mau kamu kemas meja kamu. Ustaz mau buku-buku yang ada di meja kamu hanya buku pendidikan Islam. Sediakan kotak pensil, boleh di atas meja. Okey, meja hendaklah rapat. Kerusi hendaklah lurus dengan meja dan duduk tegak-tegak semasa pembelajaran, kerana itu adalah sebahagian daripada adab pembelajaran, adab belajar. Okey. Hari ini siapa yang tidak hadir? Okey. Bagus, kita doakan yang sakit, kita doakan mereka cepat sembuh supaya mereka boleh mengikuti pembelajaran setiap hari. Okey, kemudian Ustaz akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, Ustaz mau tunjukkan satu gambar yang istimewa. Kalau kamu tahu gambar apa nih? Okey, ini adalah gambar orang senyum. Betul, ini adalah gambar orang senyum ataupun orang panggil smile. Okey. Jadi kenapa Ustaz tunjukkan pada hari ini gambar senyum? Ustaz mahu kamu semuanya senyum di dalam kelas. Janganlah datang sekolah munyuk, sedih, malas pergi sekolah, tidak ceria, ya. Tidak boleh dan tidak baik untuk kamu sendiri. Tetapi apabila kamu senyum, kamu akan mudah belajar. Dan senyuman itu adalah sedekah. Jadi pembelajaran kita nanti akan ada kena mengena, ya, dengan gambar senyum ini. Okey, seterusnya kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Iaitu tajuknya ialah ni. Cuma Ustaz baru bagi gambaran lagi, belum mula lagi pembelajaran. Tetapi ada kena mengena dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kalau kamu tahu di hadapan ni di mana ni? Okey, di pasar, betul. Apa yang mereka sedang buat? Apa? Mereka sedang buat apa? Membeli, dan ada yang menjual. Jadi ini adalah dipanggil jual beli. Ini penjual dan inilah pembelinya. Okey, apa yang dia jual dan apa yang dia beli? Okey, kalau kita tengok ini dia jual adalah sayur. Tempatnya kamu tengok di mana? Tempatnya di pasar. Jadi mereka tengah berurus niaga. Ini tentang jual beli. Okey, kita akan belajar pada hari ini tentang jual beli. Okey. Jadi berjual beli dengan berhemat. Jadi kita akan belajar, kita akan kupas, kita cuba faham tentang adab bagaimana seorang yang membeli dan bagaimana adab seorang yang menjual. Okey. Jadi selepas kita akan belajar, kita akan tahu rupanya menjual ni ada adabnya, ada caranya. Membeli pun ada juga adabnya, ada juga caranya. Jadi kita tahu. Jika kita amalkan ni, kita dapat faham kaedah jual dan beli ni, kita akan jadi orang yang baik, orang yang berakhlak. Ya, tetapi kita kena amalkan apa yang kita belajar pada hari ini. Ya, okey. Kita mula pembelajaran kita. Objektif pembelajaran. Jadi pada akhir pengajaran dan pembelajaran, kamu akan dapat menyatakan pengertian dan hukum jual beli berdasarkan dalil naqli dengan betul.
Kemudian kamu akan dapat menerangkan 4 antara adab berjual beli dengan tepat. Okey. Jadi objektif pembelajaran kita hendaklah capai objektif ni supaya kita dapat amalkan di dalam kehidupan seharian kita, dan mudah-mudahan kita dapat sampaikan kepada kawan-kawan kita yang di luar sana supaya mereka faham akan tentang adab berjual beli. InsyaAllah kalau kamu faham ni, kamu akan jadi orang yang betul-betul baik. Orang akan sayang kamu, ya. Mana-mana penjual yang kenal kamu, dia akan sayang kamu. Dia akan baik dengan kamu. Sebab apa? Sebab kamu adalah pembeli yang beradab. Begitu juga sebagai pembeli, seandainya penjual tu mengamalkan adab-adab sebagai penjual, kamu sendiri pun akan suka datang pergi kedainya. Sebab apa? Sebab dia telah mengamalkan adab-adab yang mulia, adab-adab yang diajar oleh Rasulullah SAW untuk berurus niaga. Ya, okey. Kita mula pengertian jual beli. Jadi kita mula sudah pembelajaran kita, iaitu pengertian jual beli. Apa itu jual beli? Jual beli ialah akad pembelian harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Sekali lagi, saya ulang. Jual beli ialah akad pembelian harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Okey, maksudnya di sini ialah jual beli ialah akad. Yakni akad ni maksudnya ialah ijab qabul. Maknanya penjual dengan pembeli mereka bersetuju untuk penjual menjual barangnya dan pembeli membeli barang yang dijualnya, ya. Kemudian memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal. Jadi apabila penjual sudah menjual barangnya, maka jualannya itu, barangnya itu adalah milik si pembeli sudah. Penjual kalau sudah jual barangnya, dia tidak boleh sudah ambil barang tu balik. Tak boleh sudah. Tak boleh sudah diambil barang tu balik, kecuali si pembeli bersetuju untuk mengembalikan. Tapi jaranglah kita jumpa. Kalau orang sudah jual, macam kamu beli di kantin sana, makcik tu sudah jual air, kamu sudah minum, makcik tu cakap, "Mana air tadi?" Tidaklah sampai begitu, ya. Jadi itu adalah kekal. Apabila sudah dijual, penjual sudah menjual barangnya, maknanya pembeli sudah memiliki barang tersebut secara kekal. Tidak ada lagi ini makcik ni punya, tidak. Itu adalah milik kamu sendiri. Kemudian kekal terhadap objek harta ataupun manfaat. Okey, manfaat ni maksudnya contohnya kita gunting rambut di kedai. Kita gunting rambut di kedai, kita bayar RM10. Ibu bapa kita bayar RM10. Kemudian tukang gunting tu dia gunting rambut sudah, okey, selesai sudah. Kita cuma perlu bayar saja. Itu kita dapat manfaatnya. Maksudnya kita dapat manfaat. Kita dapat pendekkan rambut kita, kita dapat kemaskan rambut kita. Walaupun kita bukannya kita bayar kita dapat guntingnya, tidak. Sebab itu tidak melibatkan urusan jual beli barang. Itu dipanggil urusan jual beli manfaat. Sebagai contoh, pada hari ini kita banyak menggunakan runner. Kalau kamu tengok runner tu, kita telefon saja, kita boleh sudah dapat. Mereka sudah akan bantu kita untuk beli barang. Kita telefon dia, kita beritahu apa barang yang kita mahu, mereka akan belikan, kemudian hantar ke rumah kita.
Itu dipanggil manfaat. Contohnya kita naik Grab kah, naik Maxim kah, ya itu dipanggil manfaat. Ya, kita bukannya kita bayar, kita tidak dapat keretanya, kita cuma dapat manfaatnya. Kita dapat kebaikannya. Tetapi melalui proses jual beli juga. Ya, oke. Seterusnya ialah dalil dan hukum jual beli. Apa dia dalil dan hukum jual beli? Okey. Dalil ni apa ni dalil? Dalil ni ialah dalil nakli. Dalil nakli ni ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni dalam Al-Quran, yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah dalil nakli yang memang betul-betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Sekali lagi, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Maksudnya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, dari Al-Quran ini adalah surah Al-Baqarah ayat 275. Sekali lagi maksudnya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey, apa maksud ayat di sini? Maksud ayat di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan jual beli. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala redha. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan, maknanya Allah redha jual beli ni. Tidak ada lagi bolehkah beli ni, tidak bolehkah beli ni. Kita akan belajar nanti. Namun kita perlu tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala halalkan jual beli ni. Apa yang dihalalkannya. Dan kita kena tahu apa pula yang diharamkannya. Ni apabila tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan riba. Apa tu riba? Riba ni ialah kita akan belajar nanti. Okey, sebagai penerangan sedikit, riba ialah kita menambah-nambah harga barangan yang sepatutnya bukan harganya. Ya, harga yang rendah kita bagi harga-harga yang tinggi. Kita minta untung-untung yang tinggi. Itu sebahagian daripada riba yang melampau-lampau sehingga menyusahkan penjual, menyusahkan urusan penjual. Okey, kita akan belajar kemudian. Okey, seterusnya, hukum jual beli. Apa dia hukum jual beli? Okey, hukum jual beli adalah harus. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan jual beli, namun hukumnya adalah harus. Dia tidak seperti solat. Solat hukumnya wajib. Kalau kita tinggalkan solat, Allah Subhanahu Wa Taala sudah bagi dosa. Itu adalah dosa yang besar. Apabila wajib, maka kita tinggalkan berdosa. Tetapi ini adalah harus. Apa dia harus? Harus ialah sesuatu yang apabila kita buat, kita tidak dapat dosa. Dan apabila kita tinggalkan pun kita tidak akan dapat dosa. Jadi macam mana tu, Ustaz? Jadi itulah harus. Ya, kita melakukannya untuk diri kita, untuk kita dapat manfaat. Ya, untuk manfaat orang lain ataupun kita dapat manfaatnya juga. Ya, berbeza dengan sunnah. Sunnah kita apabila kita lakukan dapat pahala. Kita tinggalkan tidak dapat pahala. Namun harus ingat, harus ialah apabila kita buat, kita lakukan, kita tidak dapat pahala, dan apabila kita tinggalkan pun kita tidak dapat pahala. Okey, seterusnya ialah selagi memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan. Okey, jual beli ni kena ingat ada syarat-syaratnya, bukannya sembarangan. Ya, ada syarat-syarat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ajarkan kepada kita. Yang mana Islam ni sangat-sangat lengkap. Darilah masuk tandasnya ada adabnya, ada syarat-syaratnya, ada cara-caranya. Masuk masjid pun ada cara-caranya, keluar masjid pun ada cara-caranya, makan pun ada cara-caranya, minum pun ada cara-caranya. Ada minum kena duduk. Kemudian
serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan di dalam Islam. Okey, jadi hukum jual beli itu menitik beratkan tentang tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam, ya. Contohnya membeli judi, lepas tu kemudian membeli dadah, ya, yang mana merosakkan ataupun memudaratkan diri kita, itu adalah dilarang di dalam Islam, ya, dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita perlu belajar bahawa betapa pentingnya hukum jual beli, ya, supaya kita tidak mudah terpesong ataupun mudah tersesat, ya. Sebab itulah hukum jual beli ini sangat-sangat ditekankan di dalam agama. Okey, seterusnya ialah adab penjual. Ini best. Sebagai penjual, dia kena ada adabnya. Siapa-siapa sini yang ibu bapanya menjual, boleh share dengan ibu bapanya macam mana menjadi seorang penjual yang baik. Kalau kamu sini yang ada berminat untuk berbisnes, untuk minat dengan menjadi usahawan, kamu kena amalkan sistem ini yang telah diajarkan oleh dalam Islam, yakni adab sebagai penjual. Adab penjual. Okey, yang pertama ialah kamu kena mesra dan mudah senyum. Okey. Kalau kamu tengok makcik di kantin tu, mereka mesra kah? Mesra kan? Dia kan disuruh kamu baris semua. Okey. Bayar, kamu bayar. Makcik-makcik tu semua senyum. Tak ada yang makcik tu marah-marah. Ini nak jual. Semua dia jualnya. Apa yang ada di depan tu, kamu boleh beli semuanya. Tapi membelilah secara berhemat. Nanti berlakunya pembaziran. Okey, seterusnya ialah jujur dan berterus terang. Okey, sebagai penjual kenalah jujur. Ya, jujur, kemudian berterus terang. Tidak menipu dalam timbangan dan sukatan. Okey. Kalau kamu mau jadi penjual yang baik, kamu kena jujur. Dan jujur dengan barang apa yang kamu jual. Ya, jangan menipu pembeli. Nanti pembeli tidak akan datang lagi di kedai kamu. Ya, ada orang menjual barang yang rosak. Contohnya kasut. Kalau kita tengok sekarang ni di media sosial, ada orang jual kasut secara live. Dia akan tunjukkan kasut. Okey, kasut ni adik abang, kasut ni tidak ada rosak, semuanya okey, tapaknya pun okey, dalamnya pun okey, tepi-tepinya pun okey, gam-gamnya pun okey. Tapi apabila sampai kita sudah beli, contohnya kita beli RM60. Tapi apabila sampai, padahal itu barang yang terpakai. Apabila sampai, dia punya tapak pun tercabut sudah, di dalamnya pun tidak ada spannya sudah, di tepi-tepinya pun koyak sudah. Itu kan menyusahkan kita. Jadi sebagai pembeli, mereka akan merasa kesal, ya. Mereka mau maki hamun penjual, ya. Jadi sebab itulah dilarang, sangat-sangat dilarang sebagai penjual untuk menipu. Barang apa yang mereka jual itu, mereka kena jujur dan berterus terang. Jangan menipu pelanggan. Okey. Kemudian menipu dalam timbangan dan sukatan. Ini selalunya kerap berlaku di pasar-pasar ikan, pasar-pasar sayur, pasar ikan. Contohnya jual ikan, dia timbang ikannya, dia kasih berat. Contohnya timbangan, dia letak ikan, kemudian dia letak juga tangannya, dia tekan sikit timbangan tu. Jadi cukuplah 1 kilo contohnya, 1 kilo. Padahal kalau dia lepas tu timbangan, ikan tu cuma 500 gram sahaja. Kenapa berlaku begitu? Penjual tidak jujur. Okey, boleh faham ya? Okey, seterusnya ialah menjual barang yang halal dan berkualiti serta tidak menjual barang yang haram. Okey. Menjual barang yang halal. Apa dia barang yang halal? Pertama, menjual barang yang halal hendaklah
milik penjual itu sendiri, bukannya milik orang lain dia jualkan. Kecuali mendapat izin ataupun ridho daripada kawannya minta jualkan barangnya. Namun janganlah sampai mencuri barang kemudian menjual barang yang bukan miliknya. Itu adalah barang yang haram. Dan jualah barang yang berkualiti, barang-barang yang baru, bukan barang-barang yang lama. Kita jual nih barang-barang yang baru. Contohnya bazar Ramadan, kita beli karipap 3 ringgit. Sampai rumah kita makan, mau buka puasa nih, sampai rumah kita makan, rupa-rupanya karipap itu basi, tak boleh kita makan. Itu menjadi barang-barang yang tidak ada kualitinya, dan itu adalah dilarang di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkan jualan beli sebegitu. Penjual itu berdosa. Karena menjual barang yang tidak sepatutnya dijual. Kemudian dilarang kita untuk menjual barang yang haram. Jangan jual barang yang haram. Contohnya kedai judi. Ada orang jual teka nombor, teka haiwan, kemudian main mesin, handphone, main judi di handphone, dan itu adalah haram di sisi agama Islam. Dan sistem jual beli itu adalah terbatal. Hukum jual beli di situ terbatal, dan kita tidak dapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila sebagai penjual, apabila pembeli sudah membeli barang kita hendaklah mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Jangan lupa ucap terima kasih tahu. Sebab apa? Sebab apabila kita mengucapkan terima kasih, pembeli akan merasa diberi penghargaan. Oh, baiknya penjual ni, sopan santun, cakap terima kasih lagi. Walaupun datang ramai orang, dia sempat ucapkan terima kasih beli di sini, terima kasih. Itu dipanggil penjual itu adalah mesra pelanggan. Kemudian sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan. Maksudnya di sini sebagai penjual kita kena sabar. Jangan sebab apa? Sebab pelanggan ni kadang-kadang pelanggan ni dia akan tanya, ini barang ni tahun bila punya. Contohnya beli tayar kereta ni, tayar kereta tu ada tahun-tahunnya. Jadi kita akan tanya, pelanggan ni akan tanya, ini kereta tayar ni tahun bila keluar, baguskah lagi? Jadi sebagai penjual dia kena layan, dia kena beritahu, tahun kereta ni, tayar kereta ni keluarnya tahun 2023. Kalau kita guna 2024 masih bagus lagi, masih elok lagi. Kalau rosak dalam masa 1 bulan, kita ada warranty, kita boleh ganti dia baru. Jadi pelanggan akan suka. Kemudian nanti pelanggan balik, dia akan beritahu kawan-kawannya, bagus kamu pergi kedai sana, kedai si Akif, dia jual barang-barang yang berkualiti dan berbaloi untuk kita miliki, tidak rugi. Jadi apabila ada penjual sebegitu, pelanggan pastinya akan berpuasa. Kemudian tidak memonopoli barang untuk dijual dengan harga yang tinggi dan mengambil keuntungan pada kadar yang sepatutnya. Kemudian mengelakkan elemen riba. Ini dua perkara ni adalah saling berkait, yakni riba. Tadi kan Allah beritahu wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian tidak memonopoli barang untuk dijual. Contohnya bagi sedang yang sering berlaku ialah minyak masak. Minyak masak kadang-kadang harganya 3 ringgit setengah, kadang-kadang harganya 2 ringgit setengah.
dan ia terhad untuk dimiliki. Ya, kalau kita pergi pasar raya sana, minyak masak kurang. Okey, jadi ada orang yang penjual ni dia bersikap jahat. Dia beli semua, padahal minyak tu pembeli, minyak tu cuma boleh setiap orang, setiap rumah kena beli 2 paket sahaja. 2 paket sahaja. Kemudian orang lain pun 2 paket sahaja. Begitulah seterusnya orang-orang lain supaya semua dapat miliki. Tapi ada juga orang yang sanggup untuk membeli semuanya, kemudian dia letak di kedainya, dia akan jual dengan harga yang mahal. Dia akan jual harga RM10. Dijual RM10 satu, padahal harganya RM2.5. Nah, disebabkan oleh perbuatannya itu, orang lain tidak dapat membeli dengan harga yang sepatutnya, dan orang lain tidak dapat memiliki semuanya. Ya, contohnya orang miskin, mereka tidak mampu untuk membeli minyak yang kecil, yang satu paket itu dengan harga RM10. Padahal kalau harga RM10, orang boleh dapat 4 paket. Ya. Jadi setelah itu kemudian mereka mengambil keuntungan pada kadar, mereka menjual dengan harga yang tinggi dan mengambil keuntungan pada kadar yang sepatutnya. Mereka menipu pelanggan. Jadi itu adalah diharamkan di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala tegaskan tadi, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala haramkan riba. Ya, jadi ini adalah dilarang di dalam agama kita. Namun yang tadi sebelumnya adalah diseru. Dalam agama kita menyeru kepada penjual-penjual, beradablah ketika menjual barang. Janganlah menipu pelanggan. Okey, seterusnya ialah adab pembeli. Adab pembeli pula. Tadi ada penjual. Kita tahu sudah macam mana penjual, macam mana sebagai penjual apa yang perlu dia buat. Dia kena senyum, dia kena musra, dia pandai berkomunikasi, bertolak ansur, dia kena jujur, tidak menjual barang yang haram. Itu penjual. Okey, sekarang pula ialah seterusnya kita belajar adab pembeli. Bukan penjual saja ada adabnya, pembeli pun ada adabnya. Okey, adab pembeli. Adab pembeli ialah pembeli hendaklah berkomunikasi dengan baik. Okey, contohnya di kantin. Kamu pergi kantin sana, jangan jerit-jerit, "Makcik, sakitlah kepala makcik tu." Ya, padahal kamu ramai. Kamu kena beratur, berbaris baik-baik. Tidak berebut-rebut. Sebab apa? Semuanya juga akan dapat. Kan? Semuanya akan dapat. Jangan tolak-tolak kawan, nanti ada yang jatuh, ada yang menangis, ada yang luka. Kita tidak mau begitu. Ya. Jadi ini adalah adab sebagai pembeli. Kita kena sopan santun. Kita kena beradab ketika membeli. Okey, kemudian tidak membeli barang yang haram. Sebagai pembeli, ingat, dilarang membeli barang yang haram. Begitu juga penjual. Tadi kita belajar penjual, mereka dilarang. Ya, agama melarang mereka sebagai penjual untuk menjual barang yang haram. Jadi sebagai pembeli juga, kita pun dilarang untuk membeli barang yang haram. Jadi kita tinggalkan barang-barang yang haram seperti judi, arak, dadah. Tolong tinggalkan perkara-perkara tersebut, kerana urusan jual beli itu tidak termaktub di dalam Islam, dan ia adalah terbatal di sisi agama Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak redha akan sistem menjual beli dengan barang-barang yang haram. Okey. Kemudian menyenangkan urusan penjual. Okey, sebagai pembeli janganlah kita susahkan penjual. Ya, kalau kita di kantin tu, kita cakap satu kali je, "Makcik, boleh beli nasi kuning?" Okey, makcik tu bagi. Janganlah kita susah-susah kerja. "Makcik, kenapa tak ada dia punya ayam ni? Makcik, kenapa tak ada ikan bilisnya? Kenapa kuningnya ni pudar-pudar sudah?" Ya, kenapa ni macam-macam kita komplain makcik tu. Kesian dia, padahal dia jual barangan yang elok, barangan yang baik dan sedap dan disukai oleh semua pelajar. Okey, kemudian tenang dan tidak banyak karena. Sebagai pembeli,
kita kena tenang. Apabila beratur tu di kantin tu, kita kena tenang, kita kena beratur dengan baik, ya. Tidak banyak karena, tidak banyak komplain lah, tidak banyak bising, banyak mengeluh, tidak, ya. Elakkan perkara-perkara begitu, kerana apabila kita begitu nanti sebagai penjual mereka akan rasa bagus, janganlah beli di sini lagi. Mereka tidak akan suka melihat kita kalau kita banyak karena, ya. Kemudian seterusnya ialah sabar menunggu giliran ketika membeli. Macam di kantin lah, Ustaz terangkan tadi, berbaris. Begitu juga kalau ada pelajar-pelajar yang RMT, berbaris, beratur, tulis nama, tanda tangan, beratur, ya. Kemudian berterima kasihlah setelah selesai urusan jual beli. Macam kita baca tadi, sebagai penjual hendak berterima kasih, begitu juga sebagai pembeli kita pun boleh juga mengucapkan terima kasih kepada penjual, kerana kadang-kadang barang tu adalah sangat penting kita beli, ya, penting. Jadi apabila kita miliki, kita rasa bersyukur dan kita mengucapkan terima kasih kepada penjual. Okey, kemudian mengelakkan pembaziran. Okey, apabila kita membeli sesuatu barang, jauhkanlah pembaziran, ya. Tidak kira sama ada dari segi makanan, minuman, pakaian, ya, tempat tinggal, kereta, motor. Janganlah berlaku pembaziran. Beli untuk keperluan sahaja, ya, supaya kita dapat mengamalkan berjimat cermat, membeli berhemat, ya. Jangan kita membazir dalam membeli barangan. Elakkan. Dan apabila makan, berhentilah sebelum kenyang. Jangan nasi beli sampai 3 bungkus nasi kuning, sampai 3 piring nasi, nanti dimakan 1 saja, yang lain membazir, dibuang. Jadi itu adalah pembaziran, ya. Okey, kemudian bertimbang rasa, terutama ketika kekurangan stok barangan. Okey, kadang-kadang kita pergi kedai, pergi kantin, ya, kita datang sana, nasi kuning, nasi habis sudah, yang cuma tinggal hanya mie sahaja. Jadi kita pun marah-marah. Padahal sebelum ni kita dapat makan nasi, kawan-kawan lain kita yang tidak dapat makan nasi. Tapi baru 1 hari kita tidak dapat makan nasi, kita cuma dapat makan mie, kita dapat beli mie, sudah kita bising-bising, kita marah-marah penjual. Jadi itu adalah orang yang tidak mengamalkan adab ketika membeli. Jadi harap kamu faham bagaimana berlakunya ataupun cara sebagai pembeli mengamalkan adab-adab yang mulia ketika membeli barangan, ya. Jangan kita tidak tahu lagi selepas ini, ya. Kita kena amalkan, kita kena buat, kita kena ajar kepada orang lain juga macam mana cara membeli. Kalau kita amalkan ini, insya-Allah penjual pun akan suka dengan kita. Penjual akan tunggu-tunggu, mana si Anu ni, mana si Fikri ni, tak membeli hari ini. Sebab apa? Sebab adab. Bila kita beradab, orang akan sayang dengan kita, Allah pun akan sayang dengan kita. Okey, seterusnya ialah objektif pembelajaran. Maknanya kita sudah berada di akhir pembelajaran, ya. Kita sudah berada di penghujung pelajaran. Jadi apa yang penting di sini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran kita mesti dapat ni, kita murid dapat apa? Menyatakan pengertian dan hukum jual beli berdasarkan dalil nakli dengan betul. Kita sudah belajar tadi ni. Kita belajar tadi menyatakan pengertian apa erti jual beli, ya. Jual beli kena ada penjual, kena ada pembeli, ada ijab kabulnya. Ya, ada persetujuan antara penjual dengan pembeli. Ada barang yang hendak dijual dan barang tu hendaklah ada manfaatnya kepada pembeli. Kemudian
berdasarkan dalil nakli dengan betul. Dalil tadi ialah kata-kata Allah ataupun seruan Allah, kalam Allah melalui Al-Quran, di mana Allah berfirman mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kita sudah tahu maksud jual beli tadi apa, dan kita pun sudah belajar tadi maksud riba itu apa. Okey, kemudian jadi saya harap kamu paham pengertian dan hukum jual beli dan maksud dalil, ya, berdasarkan dalil nakli dengan betul. Okey, kemudian menerangkan yang kedua, menerangkan 4 antara adab berjual beli dengan tepat. Okey, kita sebutkan tadi macam mana adab berjual beli. Sebagai penjual, dia kena mempunyai adab-adabnya. Dia kena jujur menjual, ya. Dia kena jual barang yang berkualiti. Kemudian dia kena menjual barang yang halal, tidak menjual barang-barang yang haram, jual arak, ya, jual judi, ya. Sebagai penjual, dia kena tahu apa yang hendak dijualnya itu adalah benda-benda yang dihalalkan oleh syarak. Kemudian ada penjual beli juga, kita sudah belajar tadi sebagai pembeli. Sebagai pembeli kena berlaku apa? Kena bersabar, kena berbaris, kena berterima kasih, kena senyum. Jadi tidak banyak karena, tidak bising-bising, tidak marah-marah. Itu adalah sebahagian daripada adab pembeli. Jadi Ustaz harap apa yang kita belajar pada hari ini kamu dapat faham, kamu dapat amalkan di luar sana, kamu dapat jadikan diri kamu ni orang-orang yang mempunyai adab, ya, mempunyai adab dan tingkah laku yang baik selepas ini. Jadi kita akan sambung pelajaran yang lain pada hari berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita tentang bagaimana menjual, adab-adab berjual beli, dan menjadi orang-orang yang soleh dan solehah insya-Allah. Sebaik kelas, Ustaz akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan kata akhir daripada Ustaz ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.